Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala, dengan limpah kurniaannya dapat kita bertemu untuk menyambung pengajian kita kitab Qawaid Al-Aqaid karangan Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala, pada pembahagian yang ketiga, iaitulah sifat wujudiyah, dan dinamakan sifat ma'ani, iaitu 7 sifat. Sifat ayah dah hurai belum? Mana? Dah hurai ayah dah? Kudrah ha? Belum? Mukadimah atas tu kan? Qala muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Sifat hayah pertama, al-hayah, artinya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala itu hidup selama-lamanya, tiada menerima sekali-kali akan mati. Sekali tu tiada menerima, ada dua situ, potong satu. Jadi kita tengok nota kaki 72. Kata pensyarih, orang yang mensyarahkan kitab ini, kata Baba Ghazali, dalam mazhab jumhur ahli sunnah wal jamaah, Allah Ta'ala hidup dengan satu sifat. Sifat Allah hidup dengannya diterjemahkan sebagai penghidup, iaitu sifat wujudiyah atau ma'ani pada istilah Pak Da'i. Hakikatnya bukan ia menghidupkan, tetapi ia sifat yang Allah Ta'ala hidup dengannya. Hidup adalah sifat subuti amrun i'tibari, bukan bersifat dengan wujudi. Perhidup itu bersifat dengan wujud. Okey. Pertama, kita kena tahu biasa dalam sifat 20, apabila masuk sifat ma'ani. Sifat ma'ani ni adalah satu sifat yang mana sifat itu adalah benar-benar wujud. Habis ustaz, yang kita duk bahas sebelum ni adakah tak wujud? Tu. Yang kita duk bahas sebelum ni dia panggil amrun i'tibari. Ini kadang-kadang orang tak faham. Orang setakat orang awam ni biasa dia bahagi dua je, ada dengan tiada. Ada dalam bahasa Arab namanya maujud, tiada namanya makdum. So pembahagian kita sebagai orang awam, kita bahagi kepada maujud dengan makdum, ada dengan tiada. Kalau ada, kalau tiada, tiada. Tetapi pada hakikatnya ada pertengahan, ataupun ada yang lain selain daripada ada yang lain selain pada tiada. Iaitulah dipanggil sebagai amrun i'tibari. So amrun i'tibari itu adalah satu kefahaman pada akal kita. Kefahaman ini tak boleh kita nafi, maka dia ada. Ada tapi tak nampak. Ada tak boleh sentuh, tak boleh rasa, tak boleh dengar, tak boleh dicapai dengan panca indera. So ada macam mana? Adanya adalah dengan ada pada zihin, ada pada akal. Contoh mudah je, bila kita kata antara KLCC dengan KL Tower, yang mana lebih tinggi? Mana lebih tinggi? KLCC lah. Jadi KLCC tu lebih tinggi daripada KL Tower. Soalannya, manakah tinggi itu? Lebih tinggi kan? So apa yang menyebabkan kita kata lebih tinggi? Tinggi tu sendiri mana? Tunjuklah macam mana pun tak nampak tinggi tu.
Tapi pada akal, kalau tanya semua ni, semua kata sepakat KLCC lebih tinggi daripada KL Tower. Kecuali kalau tanya Bangladesh, dia tak boleh jawab lah. Sebab dia tak tahu ukuran di bangunan, kecuali dia yang bina. Kalau kita tanya lagi, di antara KLCC dengan TRS, mana lebih tinggi? Semua kata TRS lagi tinggi. Kalau TRS dengan Merdeka, jadi maknanya semua orang dia akan boleh kata yang ni tinggi, yang ni lebih tinggi, yang ni lebih tinggi. Maknanya ada suatu kesepakatan di situ, yang manakah tinggi, yang manakah tidak. Soalannya, kalau betul kita dah sepakat KLCC lagi tinggi pada KL Tower, semua dah sepakat, semua dah faham, macam mana kita boleh tunjuk ketinggian tu? Tak boleh tunjuk. Tetapi semua orang faham. So sebenarnya ada benda tu. Ada di mana? Pada akal, pada fikiran. Dia panggil ada pada zihin. Tidak pada kharij, tidak pada luar. Maka sebab itu kita faham bahawa ada benda yang mana akal faham. Akal faham, akal kita, fikiran kita faham A. Semua orang faham A. Ada yang benda lain, semua orang faham ini B. Semua faham. Maknanya semua orang boleh memutuskan perkara yang sama. Dia sama seperti benda terwujud. Kalau saya kata ni apa? Semua kata cawan. Tak ada masalah sebab memang wujud. Memang nampak, boleh pegang, boleh tengok. Tetapi apabila perkara yang wujud kita boleh putuskan secara bersama tanpa sepakat, dan ada perkara lain yang kita boleh putuskan juga, seperti tinggi tadi. Ataupun kalau kita nak putuskan besar, yang mana lebih besar, kita boleh putuskan. Harimau dengan kucing, mana lebih besar? Semua orang kata harimau lagi besar. So kita boleh putuskan, semua sepakat. Macam mana boleh sepakat begitu? Dia nampak ada pada akal, dia bukan berada di luar. So ada pada akal ni namanya adalah amrun i'tibari. Amrun tu perkara, i'tibari tu pada i'tibar, pada ukuran ataupun pada keputusan akal. Jadi bila kita kata sifat-sifat lain, wujud, qidam, baqa', mukhalafah, qiyamuhu ta'ala binafsih wahdaniyah, dan sifat kaunuhu qadiran muridan aliman sampai mutakalliman tu, itu dia panggil sifat amrun i'tibari. Terima pada akal tapi tidak ada di luar, tidak benar-benar wujud. Apabila kita masuk pada pembahagian yang ketiga di sini, sebab itu dia kata dan bahagi yang ketiga namanya sifat wujudiyah. Kenapa namanya sifat wujudiyah? Kerana sifat ini benar-benar ada. Memang benar-benar ada. Maka setiap perkara yang ada boleh dilihat dan boleh didengar sekiranya diizinkan oleh Allah Ta'ala. Kullu mawjud yasihu ayyura wa yusma' wa yuhsah. Maksudnya semua perkara wujud boleh dilihat, boleh didengar dan boleh didapati dengan panca indera. Itu kalau perkara wujud. Maka kesemua 7 sifat ni bermula dengan hayah sampai kalam, semuanya sifat benar-benar wujud. Seperti kita ada juga sifat yang wujud pada diri kita. Contohnya macam warna. Kopiah saya ni warna putih. Tak ada orang boleh nafi lah, sebab nampak putih. So adakah putih itu ada? Ada, nampak. Nampak putih. Dan putih itu adalah sifat bagi kopiah. Maksudnya ada sifat yang nampak. Dan kalau tanya adakah kopiah itu bersih? Kata bersih kopiah ni. Sekarang bersih tu di mana? Tu masalah. So bersih tu sifat juga, sifat bagi kopiah, tetapi dia adalah dipanggil sebagai amrun i'tibari.
Kalau tanya kopiah ni mahal ke tidak, tu tak boleh jawab lah. Nanti tahu pula harga kan. So kopiah ada sifat-sifatnya. Kalau kata putih nampak, kalau kata bersih faham, tapi tak boleh kata ada bersih. Tapi bersih sungguh ke? Sungguh. Ini dalam pengajian kitab Jawi, bila kita kata sah kata sungguh, tidak sah kata ada. Tu terima kata sungguh, tak terima kata ada. Ini masa saya kalau mengaji kitab pondok dulu, memang berbulan-bulan lah nak faham. Rasanya bila dah besar sikit ku baru faham kot. Terima kata sungguh, tak terima kata ada. Kalau perkara yang maujud, terima kata sungguh, terima kata ada. Kursi hitam tu ada tak? Ada. Sungguh ke ada? Sungguh. Terima kata sungguh, terima kata ada. Warna dia hitam. Sungguh ke? Sungguh. Kursi itu kuat. Sungguh ke? Sungguh. Sekarang ada tak kuat dia? Kalau tanya ada tak kursi, boleh kata ada. Tapi nak kata ada tak kuat, tu tak nak kata ada tak boleh, nak kata tak ada pun tak boleh. So maknanya kita terima kuat dia pada akal. Ini kena faham betul. Sebab itu bila masuk pada pembahagian ketiga dalam pengajian sifat 20, bila sampai pada sifat makni, ustaz-ustaz, tok-tok guru dia kena hurai perbezaan di antara amrun i'tibari dengan wujudi. Kalau faham wujudi dan amrun i'tibari, maka dia akan faham lebih lagi perkara-perkara yang lain. Jadi sebab itu bila dia ada beza di antara sifat ini dengan sifat lain, maka sebab itu dia letak dalam kategori yang lain di bawah pembahagian ketiga, dipanggil sebagai sifat wujudiyah. Kalau takrif pun dia akan kata sifatun wujudiyatun qaimatun bizal. Semua sifat yang di bawah sifat ma'ani ini, takrifnya adalah sifatun qadimatun qaimatun bizat. Mesti dia akan begitu. Dan biasanya bila perbahasan sifat ma'ani ini, dia akan pergi pada sifat kudrah dahulu. Biasanya start kudrah, iradah, ilmu, baru hayah. Tapi setengah kitab dia akan mula dengan sifat hayah dulu, bukan sifat kudrah dulu. Kebanyakan kitab akan mula dengan kudrah dulu. Tetapi antara kitab kita ni mula dengan hayah. Kalau kita tengok, kalau tak silap saya, kalau Baqarah pun mula dengan hayah. Kalau Misbah Munir, tak ingat saya, rasa mula dengan hayah juga. Kenapa mula dengan hayah, tak mula dengan kudrah? Ada sudut penghujahan yang berbeza lah. Sebabnya kalau mula dengan hayah, maka di sini adalah untuk kita faham Allah Subhanahu Wa Taala itu hidup. Kalau mati, segala sifat yang nak bincang yang lain tu tak sah diletak pada Allah. Bukan pada Allah sahajalah. Maknanya kalau kita kata manusia, nak kata dia dengar, nak kata dia lihat, nak kata dia kuasa, nak kata dia kuat, nak kata dia ada kehendak, kalau dia hidup, sah kita kata semua tu. Sah dia ada sifat-sifat tu, boleh terima. Tapi kalau mayat, kita kata dia kuat, tak boleh terima dah. Mayat, kalau kita kata dia ada keinginan, tak boleh terima dah. So sebab mati itu telah membatalkan sifat ma'ani yang lain. Sebab itu dalam membahaskan sifat ma'ani, biar, kalau bahasa Kelantan kata, biar cerak dulu, biar kemah dulu, biar faham dulu bahawa Allah Ta'ala ni wujud, yang mana dengan sifat wujud ini Allah Subhanahu Wa Ta'ala Allah Subhanahu Wa Ta'ala ada sifat-sifat yang lain yang dipanggil sifat ma'ani yang lain. Ini basic yang kita perlu faham dahulu.
Kemudian bila kita bahas, kenapa bahas sifat hayah dulu? Jawapannya kerana nak mengesahkan sifat lain. Macam awal-awal kita bincang, dalam 20 sifat ni sebenarnya boleh je nak start dengan kaunuh mutakalliman, ataupun nak start dengan wahdaniyah, boleh, semua tu boleh. Sebabnya sifat Allah dia bukan datang secara berturutan. Contoh, kalau kita datang secara berturutan ataupun berentitan, asal lahir tak boleh cakap, dia boleh menangis, dia tak boleh berjalan, dia boleh tidur je, kemudian baru meniarap, baru merangkak, baru berdiri, baru berjalan, berlari dan sebagainya. Dia datang satu-satu, baru boleh mengira, membaca, mengajar, dia datang satu-satu. Sifat manusia, makhluk, dia satu-satu. Binatang kadang-kadang dia skip sifat manusia. Binatang biasa dia skip sifat manusia. Kalau setengah binatang tu macam zirafah ke gajah ke, jatuh sahaja, bila beranak tu mak dia keluarkan beranak, jatuh sahaja, duduk dalam beberapa minit, baby zirafah tu dah boleh berdiri dah boleh bangun berdiri. So dia skip merangkak apa semua, dia dah boleh berdiri. Maknanya ada berbeza. Setiap manusia, setiap binatang, dia ada mempunyai rentetan yang berbeza lah. Kalau kita kata contoh lagi macam jin, kalau manusia dia akan mencapai tahap mukallaf, terutama baligh, ketika mana 9 tahun dah ada tanda-tanda baligh. Kalau tak ada tanda-tanda baligh, umur 15 tahun semua manusia dikira sebagai mukallaf, sekiranya cukup syarat-syarat lain lah. Ya, 15 tahun dikira akhir baligh, cukup lagi syarat lain, dikira mukallaf. Jin lahir dia dah mukallaf. Jin lahir dah mukallaf, kena solat 5 waktu, puasa dan sebagainya. Dia skip habis tu tentang rentetan manusia. Maknanya setiap makhluk ni dia ada rentetan yang berbeza ataupun turutan sifat yang berbeza. Allah Subhanahu Wa Taala dia tak ada begitu. Semua sifat Allah ni sempurna, ada daripada tidak ada awal dan tidak ada akhir, memang dah ada dengan Allah Ta'ala. So kalau kita nak bincang sifat hayah dulu boleh, nak bincang sifat kaunuhu basiran boleh, nak bincang sifat wahdaniyah dulu pun boleh. Cuma kenapa bahas sifat wujud dulu? Kerana sifat wujud dibahas pada awal supaya cerak dulu bahawa Allah Ta'ala ni wujud. Kita tak bahas benda-benda benda ni wujud tak? Lah, bahas apa benda tak wujud. Saya selalu bagi contoh, suami isteri lepas dah kahwin apa semua, dia bincang, saya rasa nak beli tanah ni. Mana? Dekat Beranang. Nak buat apa tu? Nak sedia beli awal-awal, kita nak beli rumah, nak buat rumah untuk anak pertama, kedua, ketiga. Anak pertama kita buat rumah macam ni, anak kedua macam ni, anak ketiga macam ni. Mak dia dengar, kamu sedar tak kamu baru kahwin 3 hari? Dia dah rancang nak buat rumah untuk anak pertama, kedua, ketiga. Dia tu boleh beranak ke tidak tak tahu. Maknanya barang tak wujud tak bincang. Jadi awal-awal bincang ni bincang benda wujud. Biar cerak dulu, biar faham dulu Allah Ta'ala wujud, baru bahas sifat lain. Maka begitulah dalam pembahagian sifat ma'ani. Terkadang mula dengan hayah dulu supaya jelas Allah Ta'ala tu hidup, maka baru bahas sifat lain. Sebab kalau mati tak sah dikatakan sifat lain. So bukan kita kata ada kemungkinan ke Allah mati. Tak ada kemungkinan Allah mati. Cumanya biar kita kukuh dulu keyakinan Allah tu hidup. Allah Ta'ala hidup selama-lamanya. Bukan kata baru hidup, akan hidup ataupun akan mati. Tak, selama-lamanya, dan tidak menerima akan mati. Dan kalau kita tanya, ni bagi orang mengaji, dia kena faham lah, apa beza sifat hayah dengan muhyi?
Apa beza sifat hayah ataupun sifat muhyi? Ataupun kita kata hayyun dengan muhyi. Ini kata tengok dalam Asmaul Husna. Tak ada Asmaul Husna sini. Ada sifat hayyun dengan muhyi. Kan kita baca dalam surah, dalam Al-Baqarah, ayat kursi ada huwal hayyul qayyum, ataupun Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, ataupun dalam ayat lain wa tawakkal ala hayyi allazi la yamut. Al-hayyu apa makna? Al-hayyu hidup. Adakah maksudnya Allah Ta'ala menghidupkan setiap orang, manusia, jin, binatang, malaikat dengan sifat hayyun? Kalau itu kena beza. Jadi orang belajar ni dia kena faham lah. Orang belajar ni dia kena ada ilmu yang berbeza dengan orang yang tak belajar. Dalam Al-Quran kata kul hal yastawil ladzina la ya'lamun kul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Katakanlah, adakah sama orang yang belajar dengan orang yang tak belajar? Tak sama. Jadi hayyun ada dalam Asmaul Husna, muhyi ada dalam Asmaul Husna. Bezanya hayyun adalah sifat hayah. Allah Ta'ala hidup adalah sifat hayah. Allah Ta'ala itu bersifat dengan sifat hidup. Atau dalam pengajian Tariq Padai yang kita belajar Misbah Munir sebelum ni, ataupun Bakurah dan sebagainya, mereka menterjemahkan sifat hayah dengan makna perhidup, bukan hidup. Beza. Perhidup dengan hidup tu beza. Ini kita tak urai lah, sebab hidup tu subuti amrun itibari bukan wujudi ni penat sikit lah nak urai. Ini bukan tahap orang awam lah. Dia kena tahap mengaji secara mingguan, baru boleh urai benda tu. Jadi yang amrun itibari dengan wujudi pun tak faham dah. Ini nak urai tentang beza hidup dengan perhidup, atau pening kepala nanti. Jadi kita kena tahu bahawa hayyun maknanya hidup. Allah Ta'ala itu hidup. Muhyi maksudnya maha menghidup. Beza tu. Kalau hayyun makna Allah tu sendiri yang hidup. Kalau muhyi, Allah itu yang menghidupkan makhluknya. Kalau hayyun itu sifat hayah, kalau muhyi itu sifat kudrah. Kena beza. Sebab itu kalau kita tanya Allah Ta'ala hidup dengan apa, saya selalu cerita, ada seorang pakcik tanya saya, Allah hidup dengan apa? Manusia hidup dengan roh, Allah hidup dengan apa? Fikir tak tahu. Kata mengaji kitab tak tahu. Ni kena buat kuis sekali dekat surau desa mewah ni. Belajar daripada 2017 lagi, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Ni tahun ni 2024. 7 tahun dah belajar ni. Rasa nak buat kuis sekali. Hadiah dia kereta Honda City, tajaan daripada pihak surau. Tapi tak tahu, saya kata tak boleh jawab. Saya bagi soalan paling payah sekali lah. Tapi yang hurai dah, yang kita hurai dah. Tapi bagi soalan yang tricky lah, tak ada lah. Apa makna kudrah? Tak tanya lah soalan gitu. Kita kena faham. Terang sekali, boleh. Sponsor Honda City sekali. Jadi beza, kerana kita buat soalan kuis, apa beza antara hayyun dengan muhyi? Allah hidup dan Allah hidup. Mati ya gitu. Hidup mati ya, bukan. Allah Ta'ala hidup, hayyun. Allah tu diri dia sendiri tu hidup, hayyun. Allah menghidupkan manusia, menghidupkan jin, menghidupkan malaikat, menghidupkan binatang-binatang. Menghidupkan ini adalah sifat muhyi, ataupun nama Allah muhyi. Dengan sifat apa? Dengan sifat kudrah. Itu kena biasa. Hayyun dengan sifat hayah, muhyi dengan sifat kudrah. Kalau tanya lagi apa dengan sifat kudrah, itu kita akan hurai lagi lah. So
Di situ kita tengok sifat haya ni adalah sifat yang wujudi yang ada pada Allah Ta'ala. Jadi kalau pada masa akan datang orang tanya kita Allah Ta'ala hidup dengan apa, jangan jawab ruh, jangan jawab benda-benda lain lah, benda-benda tu semua salah. Itu jawab Allah Ta'ala hidup dengan sifat hayah. Dengan ada sifat hayah tu Allah Ta'ala hidup. Bila Allah Ta'ala hidup, jelas Allah Ta'ala tak mati. Kenapa kita sabitkan Allah Ta'ala hidup? Kenapa kita sabitkan Allah Ta'ala hidup? Jawapannya kerana Allah yang sabitkan dirinya hidup. Kaedah dalam kita menamakan Allah ataupun menyifatkan Allah, kita tak boleh sifatkan Allah dengan apa yang tidak ada dalam Al-Quran ataupun hadis. Apabila ada Allah Ta'ala sifatkan dirinya dalam Al-Quran dan hadis, maka baru boleh kita sifatkan. Kerana dalam Al-Quran Allah Ta'ala kata Allah Ta'ala itu dia yang hidup, bertawakallah kepada Tuhan yang hidup. So Allah Ta'ala sifat dirinya sebagai hidup. Tapi kalau selain daripada hidup, tak boleh kita sifatkan kalau tidak disifatkan. Contoh kita nak kata Allah ada roh, tak ada dalil, tak boleh. Atau kita nak kata Allah ada akal, itu tak ada dalil, tak boleh. Kaedah dia tak boleh kita menisbahkan perkara yang tidak disebutkan dalam Al-Quran dan hadis. Apa dalil Allah Ta'ala hidup? Dalil ada dua, iaitu dalil akli dan dalil nakli. Kalau dalil nakli yang kita baca tadi, wa tawakkal 'alal hayy allazi la yamut, dan dalil yang dalam surah Al-Baqarah, huwa la ilaha illa huwal hayyul qayyum, huwal hayyul qayyum. Jadi makna kata ada dalil daripada Al-Quran. Ulama kadang-kadang dia bincang mana dalil kuat dalam membahaskan sifat hayah. Adakah dalil nakli ataupun akli? Kalau sifat wujud, ulama kata dalil yang paling kuat untuk menyabitkan Allah Ta'ala wujud adalah dalil akli. Kalau sifat basar, kalam ataupun sama, dalil yang paling kuat adalah Al-Quran. Hayah, apa dalil yang paling kuat? Dalil nakli ke akli? Sebahagian pandangan ulama dalil yang kuat adalah nakli juga, iaitu Al-Quran. Sebab sifat seperti ini kita tak boleh sabitkan, melainkan ada dalam Al-Quran, ada dalam hadis. Jadi makna kata dia sifat ini adalah sifat yang mana kita boleh tengok bahawa Allah Subhanahu Ta'ala itu adalah hidup. Bila hidup, tak boleh kita sabit sikit pun dalam bentuk apa-apa yang menyabitkan Allah mati, tak boleh. Macam kita kata Allah Ta'ala perlihat, tak boleh langsung sabitkan Allah Ta'ala tu buta. Yang lawannya tak boleh, yang lawannya semua tak boleh. Sebab tu dia kata di sini, artinya adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu hidup selama-lamanya. Kalau makhluk dia ada beza, hidup kita ni ada beza dan dia ada syarat. Syarat yang kita kata hidup, jasad masuk dalam ruh. Ada jasad, ada ruh dia masuk. Dan apabila kita mati, dikatakan mati apabila ruh keluar daripada jasad. So jasad tu mati, ruh kekal. Ruh walaupun dia kekal, dia tak dikatakan hidup, sebab hidup itu adalah ruh dan jasad bersama. Sebab itu dikatakan orang yang dibangkitkan nanti itu dihidupkan semula oleh Allah Ta'ala, kerana jasad itu dimasukkan kembali ruh. Padahal ruh ni tak pernah mati. Ruh ni tak pernah mati. Sebab tu yang orang di dalam alam ruh, tak ada alam ruh tu Allah Ta'ala kata alastu bi rabbikum, semua kata qalu bala syahidna. Semua ruh daripada zaman Nabi Adam sampailah kiamat, semua kata bala syahidna, ya kami bersaksi engkau Tuhan kami. Jadi di sini makna kata ada
penyaksian ruh. Ruh dah lama dah, tapi umur kita hidup bermula ketika dimasukkan ruh dalam rahim ibu. So kita ada permulaan hidup. Allah Subhanahu Wa Taala tidak ada permulaan hidup. Allah tak ada permulaan hidup. So Allah Ta'ala hidup tu selama-lama. Dia tak ada starting point, dia tak ada ending point. Kalau kita ada starting point kita, walaupun kita lahir daripada rahim ibu tu, baru kita ada tarikh lahir. Itu tarikh lahir, bukan tarikh hidup tau. Tu tarikh lahir. Sebab itu kalau baby dalam rahim ibu tu dah hidup, dah ada roh, maka ketika mana nak bahagi harta pusaka, kena standby harta pusaka untuk yang dalam rahim tu. Sebab dia hidup, kena standby harta pusaka tu untuk yang dalam rahim tu. Jangan bagi agih tu, tapi yang dalam rahim tu diambil haknya, kena standby. Kalau lahir hidup, kena bagi hak dia. Kalau dia dah ada roh dan dia lahir mati, pun ada hak dia. Dan hak dia tu kena bagi kepada ahli waris dia. Bukan ahli waris yang awal mati tu, ibu atau ayah dia. Bukan yang tu. Yang dia mati ni, dia lahir mati ni, tu kena adalah ulama bincang benda tu dalam bidang fiqh lah. Ada ulama kata bincang benda tu. So makna kata roh kita hidup ni apabila roh dimasukkan di dalam rahim ibu. So tarikh lahir kita bukan tarikh hidup. Bukan. Tarikh hidup kita tu dalam rahim ibu. Yang tu kena buat kajian sendirilah. Tanya mak lahirkan kita ni selepas berapa bulan, berapa hari. So kita boleh kira selepas daripada beberapa bulan masuk roh. So kita kena tambah dengan umur kita sekarang, berapa tahun kita dan berapa bulan yang kita dalam rahim itu yang sebenarnya tarikh kita hidup. Maknanya begitulah, kita ada starting point, ada ending point. Allah Subhanahu Wa Taala dia tidak ada starting point ataupun ending point. Sebab itu sifat hidup Allah Ta'ala ni adalah selama-lamanya. Tak dikatakan ada awal dan tak dikatakan ada akhir, dan takkan langsung datang mati. Kita hidup, tapi kita boleh mati. Ini mana kita ni makhluk yang bersifat boleh A boleh B. Yang berlawanan tu boleh either one, mana satu tu atas keputusan daripada Allah Ta'ala. Hidup boleh, mati boleh, sakit boleh, sihat boleh, senang boleh, susah boleh. So dia mesti salah satu. Allah Subhanahu Ta'ala yang menentukan. Yang menentu ni dia panggil mukhassis. Dalam sifat kudrah iradah Allah Ta'ala, taksis, yang menentukan salah satu daripada dua. Maka bila kita ditentukan hidup dalam tempoh tertentu, maka kita dikatakan hidup. Tapi dalam tempoh yang lain, Allah Ta'ala habiskan tempoh. Mana habis dah tempoh, itu panggil ajal. Ajal tu makna period of life, tempoh kehidupan yang Allah Ta'ala bagi pada kita. Dia tak panjang dan tak dipendekkan. Dari segi akidah lah. Dari segi akidah, ajal yang Allah Ta'ala tetap ni, dia tak boleh tambah, tak boleh berkurang. Adapun Allah Ta'ala, dia tidak ada bicara tambah atau kurang. Sebab dia tak ada starting point, maka dia tak ada ending point. Itu kita kena beza di antara sifat hidup Allah dengan sifat hidup kita. Wallahu a'lam wa billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.